Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur pagi ini Allah mengizinkan kita untuk bangun dalam keadaan sihat, kekuatan yang baik, dan kita diberikan hidayah. Allah membuka hati kita untuk datang dengar dan mengambil manfaat daripada ayat-ayat suci Al-Quran, yang mana kita memilih pada pagi ini surah Az-Zukhruf. Surah Az-Zukhruf ayat 36 dan 37. Surah yang ke-43. Surah yang ke-43 ayat 36. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Az-Zukhruf pada ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ya'shu 'an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitana fahuwa lahu qarin. Ayat 36. Sambungan dia, wa innahum layasuddunahum 'anis sabil wa yahsabuna annahum muhtadun. Ayat 37. Apa maksud ayat? Waman, dan sesiapa, ya'shu 'an dzikri rahman, yang tidak memperdulikan, sesiapa di kalangan manusia yang tidak memperdulikan, yang tidak mengendahkan, yang tidak mengambil tahu an dzikrir rahman, daripada peringatan atau zikir ar-rahman. Maksudnya apa? Al-Quran. Zikrir rahman tu maksudnya Al-Quran. Sesiapa di kalangan manusia yang tidak memperdulikan Al-Quran, tidak mengambil tahu, mengambil endah tentang Al-Quran, yakni belajar Al-Quran dari sudut hukumnya, maknanya, tafsirnya, mengamalkannya, berpaling daripada Al-Quran, apakah yang dilakukan oleh Allah kepada mereka ini? Nuqayyid lahu syaitana, kami akan mengadakan bagi orang yang seperti ini syaitana, syaitan. Fahuwa lahu, dan syaitan yang kami jadikan itu bagi mereka tersebut, orang-orang tersebut itu, bagi mereka itu fahuwa lahu qarin, baginya itu syaitan tersebut sebagai qarin, teman rapatnya. Teman qarin, teman rapatnya. Wa innahum layasuddunahum, dan sesungguhnya syaitan yang menjadi teman rapat mereka itu, layasuddunahum, akan menghalang mereka, yakni orang-orang yang tidak mempedulikan Al-Quran itu, anis sabil, daripada kebenaran, jalan yang benar. Wa yahsabuna annahum, walhal mereka itu menyangka bahawa sesungguhnya mereka berada muhtadun, di dalam petunjuk. Itu ayat 36 dan 37. Apa maksud ataupun terjemahan umum pada ayat ini? Ayat ini membongkar sekali lagi di antara sebab besar
bagaimana syaitan boleh masuk ke dalam kehidupan manusia. Seperti mana yang kita semua maklum dan kita tahu, apabila Allah Subhanahu wa ta'ala menghukum syaitan, iblis, Allah melaknat syaitan dan iblis, Allah mengusir keluar syaitan dan iblis ni daripada syurga. Di sini bermulanya pertembungan dan permusuhan di antara manusia dengan syaitan. Apabila Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan mereka untuk sujud sebagai lita'zim, sebagai tanda penghormatan kepada Nabi Adam, dan sebagai satu tanda ketaatan, kepatuhan kepada perintah Allah, Allah suruh mereka sujud untuk nak tengok, sebagai satu ujian kepada mereka, sama ada mereka boleh taat ataupun tidak kepada titah perintah Allah. Sebab itu tuan-tuan, di dalam hidup kita, seperti mana yang selalu kita ulang dan kita sebut, apabila Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan sesuatu perintah, mensyariatkan sesuatu hukum, bukanlah untuk dia. Apabila Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan manusia untuk salat, mengeluarkan zakat, ibadat tersebut tidaklah menguntungkan Allah, bukanlah untuk kebaikan Allah, bukanlah untuk manfaat Allah, bukanlah Allah itu berharap kepada ibadat tersebut. Tetapi Allah menyatakan apa yang dia suruh, apa yang dia perintahkan, sama ada dalam bentuk suruhan ataupun larangan. Dia suruh kita buat sesuatu, dia larang kita buat sesuatu, bukan kerana kebaikan untuknya, bukan manfaat itu balik kepada Allah, atau Allah untung di atas ibadat itu. Tak sama sekali. Tetapi Allah menyatakan di dalam ayat yang lain, inna khalaqnal insan min nutfatin amsyajin nabtalih faja'alnahu sami'an basira. Ini tujuan kepada hukum hakam syariat ni. Apa dia tuan-tuan? Allah kata inna khalaqnal insan, kami menciptakan manusia daripada apa? Min nutfatin amsyaj, daripada air mani yang kotor, hina. Kemudian setelah kami menciptakan manusia ini, kami jadikan hukum hakam. Ada benda yang dia kena buat, ada benda yang dia tak boleh buat, ada benda yang kami wajibkan, ada benda yang kami haramkan. Untuk apa? Sebab itu bila Allah Subhanahu wa ta'ala suruh iblis, wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam, kan? Allah Ta'ala berfirman kepada malaikat dan termasuk iblis, sujud. Untuk apa? Seperti mana yang Allah suruh kita ni, nabtali, untuk melihat siapakah di kalangan kamu. Kami menguji dengan perintah itu, dengan suruhan itu, dengan syariat itu. Kami nak tengok siapakah di kalangan manusia itu yang patuh dan taat, dan siapakah di kalangan manusia itu yang bantah. Maksudnya, jika seseorang itu mentaati suruhan Allah, manfaatnya balik kepada orang tersebut. Umpamanya salat, tuan-tuan bangkit tadi, tuan-tuan main sembahyang di atas titah perintah Allah, di atas suruhan Allah, di atas arahan Allah, kita mari salat. Warka'u ma'ar raki'in, pergi rokok dengan orang-orang yang rokok. Tuhan suruh kita main. Innama ya'muru masajidallahi man amana billah, orang yang pergi ke masjid, orang yang beriman. Nabi pun suruh kita main, kita pun main. Siapa yang mendapat manfaat, kebaikan, keuntungan daripada tindakan kita mari salat tadi, tidak lain dan tidak bukan diri kita sendiri. Adapun Tuhan yang menyuruh kita buat ini, dia tidak mendapat apa-apa manfaat dan mudarat. Sama ada kita salat ataupun tidak, tidak ada kesan kepada Allah.
Itu perkara penting yang kita nak kena tahu. Sebab itu dalam Al-Quran Allah menyebut sesiapa yang melakukan kebaikan fali nafsih, untuknya. Demikianlah orang yang buat jahat, dosanya itu balik kepada dia. Dia berbeza dengan manusia. Manusia ni bila dia suruh sesuatu, dia mengarahkan sesuatu, dia menyuruh kita membuat sesuatu, tak kira lah sesiapa pun, dia ada manfaat di atas suruhan tu. Jadi tuan-tuan, apabila iblis enggan, engkar, bantah, Tuhan halau dia keluar, usir dia keluar. Dia minta tempoh kepada Allah untuk diberi ruang dan masa menyesatkan manusia. Dia minta kepada Allah, dia mohon kepada Allah supaya dia diberi masa. Ini latar cerita. Ni saya nak cerita ni, saya usul kita bertembung dengan dia. Okey. Apabila Allah Subhanahu wa taala mendengar permohonan iblis supaya dia diberikan masa, Allah menerima permohonan itu. Sebab tu kita dah bahas panjang di Masjid Nurus Sa'adah baru, beza di antara benda yang Tuhan izin, Tuhan bagi jadi, Tuhan benarkan jadi, tapi dia tak redha. Macam kes syaitan ni, dia izinkan masa, tempoh. Allah sebut kepada syaitan, engkau daripada kalangan daripada kalangan makhluk puak yang aku bagi tempoh. Kau minta tempoh, aku izin. Tapi dia tak redha. Bukan semua benda yang berlaku, terjadi ni Tuhan setuju. Kita kena ingat tu. Saya dah bahas panjang dah. Tuan-tuan boleh tengok balik video tu. Cari di Masjid Baru Santan. Jadi syaitan ni, apabila dia minta izin, dia minta kebenaran Allah untuk diberi tempoh dengan maksud, dengan tujuan, dia punya misi dia, mission dia, menyesatkan manusia. Tetapi dalam kebenaran tu, dalam kebenaran tu, dia jadi macam kita lah, PKPB. Apa dia tu B tu? B tu apa B? Bersyarat. Allah kata engkau diizinkan. Allah yang kata engkau diizinkan untuk menyesatkan manusia. Siapa-siapa pun kau boleh pergi. Kau boleh pergi hasut, engkau boleh pergi goda, engkau boleh pergi sesatkan. Pergilah. Tetapi Allah telah ikat dengan satu syarat. Engkau tidak boleh menyentuh, engkau tidak berkuasa, dan kau tidak boleh mengapa-ngapakan hamba-hambaku daripada kalangan orang yang ikhlas. Tuan-tuan nampak? Keizinan itu keizinan yang bersyarat. Maksudnya, macam ayat yang kita baca ni, Allah kata apa? Dia berkait dengan yang tadilah. Wa may ya'shu 'an dzikrir rahman. Allah telah menyatakan dengan jelas terang di dalam ayat surah Az-Zukhruf ini, pintu untuk syaitan masuk, dan Allah jadikan syaitan kepada manusia tersebut di atas tindakannya sendiri. Sebab itu tuan-tuan, yang membuka, kata para ulama, yang membuka pintu, yang membenarkan, mengizinkan syaitan masuk ke dalam diri kita adalah manusia itu sendiri. Pasal itu kita jangan duk berlakon takutlah. Kita yang undang dia, kita yang jemput dia, kita yang panggil dia masuk, kita yang buka pintu. Macam ni lah
Rumah ni, kalau pencuri nak masuk, kita tutup, kita kunci, dia tak boleh masuk. Tapi yang ni, pasal tu dalam hudud pun, kalau kes seperti ini berlaku, dia tak boleh kena hudud lah. Saya ingat kalau siasatan pun, kita pun bersalah juga. Kalau polis tanya, macam mana dia masuk? Awak kunci tak? Tak, saya tak kunci. Bukan setakat saya tak kunci, saya buka siap-siap. Saya buka pintu tu biar terbuka. Jadi awak datang ni nak buat apa? Saya nak buat laporan rumah saya dimasuki pencuri. Tapi masa kami buat siasatan, tak ada tanda-tanda kata rumah tu dipecahkan. Memang tak ada, sebab saya dah buka awal dah. Macamlah cerita kan, Piramli itu kan, pintu tak kunci, pencuri masuk. So dalam tindakan itu, kita yang buka pintu, siap tulis, silalah masuk, panggil masuk lagi, bubuh patung tu yang tangan tu. Apabila dia nampak ada peluang untuk dia masuk, ada ruang untuk dia masuk, dia masuk. Salah siapa? Siapa yang memberikan peluang itu? Ini yang dimaksudkan ayat ni. Orang kata cari apa? Saya penyakit lah. Pasal itu orang ni, kalau dia sendiri pergi cari penyakit, dia sendiri pergi cari pasal, orang marah ni marah lain. Sebab itu Allah kata, disebabkan mereka itu meninggalkan Al-Quran, disebabkan mereka itu tidak memperdulikan Al-Quran, membuang Al-Quran di dalam kehidupan, nuqayyid lahu, maka kami pun berilah kekosongan hati tu. Hati ni bila dia kosong daripada Quran, dia ada banyak ruang tempat, kami masukkan syaitan dalam tu. Nuqayyid lahu, artinya tindakan manusia itu sendiri yang menyebabkan syaitan boleh masuk. Sebab itu tuan-tuan, syaitan ni, ini saya akan bahas nanti. Syaitan ni, dia senantiasa bersama dengan manusia dan berada dengan kita bermula daripada kita lahir. Allah kata, siapa yang ya'ashu, siapa yang lalai, siapa yang tak peduli, dia masuk. Artinya apa? Ni tuan-tuan tolong sebar luaskan. Artinya apa? Dia hanya boleh tengok dan dia hanya boleh berada, tapi dia tak boleh masuk dalam hidup kita. Dia tidak berkuasa masuk. Dia hanya duk tunggu peluang saja. Peluang tu bila? Based on ayat ni. Berdasarkan ayat ni, peluang tu bila? Peluang yang dia duk tengok, dia nak sentuh kita, dia nak masuk dekat kita, tak boleh. Berdasarkan ayat ni tak boleh. Dia tak boleh apa-apakan kita. So jangan takut. Tetapi dia senantiasa mengintai the right time, masa yang tepat, masa yang terbaik untuk dia masuk, iaitu ketika manusia ya'shu an dzikrir rahman, ketika manusia lalai. Sebab itu kita baca dalam hadis yang selalu tuan-tuan baca tu apa dia? Tuan-tuan nak makan, tuan-tuan nak makan, dia pun nak makan sama, tapi dia tak boleh makan sehinggalah tuan-tuan melupakan bismillah. Nampak tak? Contoh simple, contoh lekeh, contoh mudah, contoh yang senang. Dia main nak makan, dia duduk, orang kata duduk tepi-tepi kita, meja kita tu, duduk sama-sama dengan kita tu, duduk tengok kepada makanan tu, duduk tunggu masa nak makan tu. Macam mana dia nak join sekali bila kita lupa untuk baca bismillah, lupa kepada nama Allah tu, kita makan, dia pun kata, ini ada peluang, ini boleh masuk.
Nabi kata kalau kita bismillah, 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 dia tak boleh sentuh makanan tu. Walaupun dia duduk dekat tu, dia ada dengan kita tu, dia duduk tunggu masa nak makan, tapi dia tak boleh makan. Masuk rumah macam tu juga, dia tunggu nak masuk. Ada satu video Arab, video klip, tapi benda tu tak apa nak baguslah. Dia buat adab seharian, adab-adab seharian. Video Arab tu dia buat adab-adab seharian. Dia buat dalam bentuk lakonan video tu. Manusia bersama syaitan. Jadi ada manusia, ada orang yang berlakon jadi syaitan. Yang tu tak berapa nak bagus lah, pasal syaitan ni benda gaib, kita tak boleh nak imagine. Macam malaikat semalam kita bahas. Jadi syaitan tu ikut dia. Dalam video tu dia buat macam tu lah. Dia nak terjemahkan hadis yang kita baca tu, syaitan tu ikut dia. Syaitan tu ada lah duduk belakang dia, tapi kawan tu tak nampak lah. Tapi syaitan tu duduk ada lah. Dia nak makan, bismillah, syaitan tu macam tak seronok. Tu tak boleh cari lah YouTube ada, dalam internet ada. Lepas tu dia nak masuk rumah, Assalamualaikum, bismillah, syaitan tu tak boleh masuk, duduk luar ya. Dia buat video tu, tapi dia pergi mana, syaitan tu duduk ikut dia. Tapi dia tak nampak lah, dia tak rasa lah, dia lakonan lah. Tapi nak bagi taunya, memang benda tu ada dalam hadis. Ada dalam hadis. Dia buatlah dengan tanduk lah, dengan hitam lah, apalah, duk ikut. Tapi sebenarnya pasal itu tuan-tuan, rumah yang tidak ada bacaan Al-Quran di dalamnya, rumah yang ada maksiat di dalamnya, dia sendiri yang panggil syaitan masuk. Pasal itu bila kita pergi tengok kadang-kadang orang yang kena rasukan ni, dia kata, Ustaz, Quran gantung penuh di dinding. Gantung tak ada manfaat. Gantung tak ada manfaat. Gantung ayat Quran ni tak ada manfaat. Boleh ke gantung? Boleh. Ada tak manfaat gantung? Tak ada. Bila nak bermanfaat? Tuan-tuan, gantung ayat Quran saja tak ada manfaat tau. Bila benda tu nak berguna? Bila baca. Cuba pagi ni sebelum balik rumah, tanya diri kita, saya dan tuan-tuan, yang kita gantung dalam rumah tu, yang kita lekat dalam rumah tu, berapa kali dah daripada hari pertama kita gantung, kita baca. Dia bukan bunga, dia bukan gambar pantai yang kita gantung nak bagi cantik. Jangan silap tujuan tu. Gantung Quran ni bukan lagu gantung gambar-gambar lain nak bagi cantik. Kita pergi beli gambar-gambar kita gantung nak bagi cantik dinding, nak bagi nampak rumah tu ada seri. Quran bukan lagu tu. Quran ni Tuhan suruh, bukan suruh gantung macam tu dah. Nabi pun tak buat kerja gantung-gantung ni. Tapi nak gantung-gantung lah, tak ada masalah. Orang tanya bolehkah gantung? Gantung lah. Tapi tujuan kita gantung tu supaya bila kita duduk, kita boleh baca ayat tu. Kan? Tapi mestilah boleh baca. Ini dia pergi beli khat. Tulis sampai dia pun baca bunyi syair. Baca tak bunyi langsung. Sampai dia pun tak tahu ayat apa. Kita beli Quran ni untuk apa? Beli Quran untuk apa? Untuk baca. Tapi kalau kita sendiri tengok frame tu, tengok khat tu, kita pun tak tahu nak tuduh ayat kursi ke, ayat 1000 dinar ke, ayat apa. Bila kita tak tahu, macam mana kita nak baca? Dah saya beli ni gantung, bagi bila gantung ni setan tak masuk sikit. Tu dia. Ini lebih kurang lagu cermin apa? Cina gantung cermin. Bisa pergi rumah Cina, depan pintu ada cermin. Depan rumah Cina tu ada cermin. Tak tahulah Cina yang saya tanya tu, dia habaq lagu tu lah. Dia kata gantung cermin ni bila hantu nak mai, dia tengok cermin, dia terkejut, muka dia kediri, dia lari lah. Tu jangan buat cermin tu. So kita tak ada lagu ni. Kita boh ayat Quran tu untuk baca. Setengah tu terpengaruh dengan cerita orang putih, Dracula. Bila Dracula mai nak makan, orang putih buat apa? Bila Dracula mai nak gigit, tengok tak cerita orang putih? Cerita Melayu tak tengok, cerita orang putih tak tengok, Hindustan tak tengok. Bagus jemaah kita ni. Dah kami cokran. Bagus. Bila Dracula nak mai gigit, orang putih buat apa?
Dia akan ambil cross tu, dia akan tunjuk pada Dracula tu. Jadi Dracula tu pun akan terbakar, akan lari lah. So kita takkan ambil salib, kita pun pegang Quran, lena. Dengar bunyi apa jatuh, nampak tak dia punya similarity dah, persamaan dia, nampak tak? Pegang Quran, antum pun takut. Ni hantu ajak baca Quran, hantu ajak baca, hantu pun tak abang suruh pegang begitu. Iblis pun tak abang kat Abu Hurairah, kalau aku hang pegang tunjuk lagu tu, aku takut. Dia suruh baca baru dia takut. Faham ke tidak? Jadi maksud ayat ni, kalau tuan-tuan tak baca Quran, jadikan Quran itu mahjura, yang diboikot. Quran tu diboikot, tahu boikot? Maksud Quran tu dihajar, dipulau. Simpan lemari tu sengak kerah. Ada sahabat saya, kita lama-lama simpan, anak-anak makan, pegang-pegang ringan. Mahjura, Quran itu dihajar, Quran itu dipulau. Sebab itu Quran hanya bermanfaat bila dibaca. Kalau tak baca, tak ada. Pasal Quran turun ni apa? Liyatlu, untuk dibaca. Haqqa tilawatih, dengan sebenar-benar bacaan. So bacalah. Okey. Dalam ayat ini, apabila manusia itu berpaling, tidak belajar tentang Al-Quran, maka ia menyebabkan syaitan datang kepada dia. Nampak? Bila dia tak baca Quran, pasal itu kita tengok sebahagian ulama menyebut bahawa wanita ini apabila dia haid, dia tak suci kan, dia tak boleh salat, itu satu peluang kerana dia berada dalam keadaan yang lemah, keadaan yang jauh daripada Al-Quran, menyebabkan dia mendapat satu peluang untuk syaitan masuk pada dia. Itu wanita ni mudah histeria, mudah kena rasukan, mudah kena penyakit-penyakit ni pasal kadang-kadang bila dia tak suci, dia tak boleh salat, dia tak boleh buat ibadat, dia tak boleh baca Quran, menyebabkan kadang-kadang kosong diri dia, syaitan masuk. Itu antara munasabah yang disebut oleh para ulama. Okey. Lalu syaitan itu datang dan menghasutnya, maka dia pun ikutlah syaitan tersebut. Tapi bahayanya dalam ayat ni dia kata apa? Apabila dia ikut syaitan itu dalam keadaan dia sangka dia berada di atas hidayah. Ini syaitan buat ni sampai perasaan dia itu dia rasa betul. Bila berasa betul ni payah. Pasal itu apa? Sufyan Ats-Tsauri dia kata apa? Dia kata maksiat ni tu syaitan suka. Maksiat ni syaitan suka, tapi bid'ah tu lagi syaitan suka. Kata Sufyan Ats-Tsauri, dia kata al-bid'atu ahabbu ilal iblis minal maksiyah. Dia kata iblis ni lebih suka bid'ah daripada maksiat. Dua-dua dia suka. Tapi kalau ada pilihan, dia akan suruh orang buat bid'ah lebih pada buat maksiat. Sebab apa? Fal bid'atu fal maksiyatu yutabu minha. Dia kata maksiat ni orang tahu kata salah. Syaitan ni dia tak suka orang tengok benda tu salah. Pasal kalau orang tengok benda tu salah, satu orang tak buat, yang kedua orang buat pun orang akan bertobat. Itu maksud dia. Dia kata kalau kita buat maksiat, orang yang buat maksiat, dia tahu benda tu salah, dia akan bertaubat. Fal bid'atu, tapi bid'ah ni orang buat di atas sangkaan benda tu betul. Bila orang buat di atas sangkaan benda tu betul, dia tak akan tinggal. Fal bid'atu la yutabu minha. Bila satu orang buat bid'ah, benda tu tak betul, tetapi dia nampak, dia rasa seakan-akan betul, maka dia tak akan bertaubat macam mana maksiat. Itu bahaya. Apa yang disebut oleh Sufyan Ats-Tsauri.
Dalam ayat yang lain, tadi surah Az-Zukhruf, kita bincang tu surah Az-Zukhruf ayat 36. Dalam ayat yang lain, surah Fussilat ayat 25. Surah Fussilat ayat 25. Allah kata apa? Wa qayyadna lahum qurana fazayyanu lahum ma baina aydihim wa ma khalfahum. Dan kami mengadakan untuk manusia itu apa dia? Qurana, teman-teman rapat. Untuk apa? Fazayyanu lahum, mereka itu akan menghiasi kesesatan dan juga benda-benda yang haram ni dalam keadaan nampak seperti betul. Macam tu juga yang iblis buat dekat Nabi Adam. Bila dia mai dekat Nabi Adam, Allah kata jangan kau makan buah ni, wala taqraba hadhihi syajarah. Hei Adam, kau jangan dekat dengan pokok ni. Pokok ni kau jangan dekat. Dekat pun tak boleh, tambah nak makan. Nampak? Tapi bila syaitan mai, pokok yang haram tu, yang dilarang makan tu, yang tak boleh dekat tu, dia telah tukar sebagai pokok yang bagus. Pokok ni bukan tak ada apa, pokok ni bagus. Tuhan larang ni sebab kalau kau makan, kau jadi malaikat. Pokok ni kalau kita makan, iblis kata kita akan jadi malaikat, kata kat Adam. Atau kita akan jadi orang yang duduk dalam syurga ni forever, selama-lamanya. Maksudnya dia telah balut, dia telah hias buah tu jadi buah yang baik. Makanlah Adam. Terpedaya, itu dia panggil terpedaya, tertipu. Ditipu oleh siapa? Ditipu oleh iblis. Siapa yang tertipu? Nabi Adam dengan Hawa. Itu dia. Kemudian tuan-tuan, sebab itu di dalam surah Al-Hijr, surah Al-Hijr, surah yang ke-15 ayat 39, Allah kata apa? Yang ni yang saya sebut awal tadi. Iblis berkata, surah Al-Hijr ayat 39. Ini dia punya asas dia. Kalau kita faham macam ni, tak ada apa yang syaitan boleh buat kat kita. Pagi ni kita punya kesimpulan huraian kita, kalau kita faham punca, benda tak akan mai. Saya bagi contoh macam ni ya. Kita duk tahu kata gula tu bahaya, tapi kita duk makan tibai serupa tu, tapi di mulut, kita kena jaga gula ni, kita kena kontrol gula ni. Dia makan apa? Dia makan apa yang manis? Kek. Dalam sama dia duk makan kek, dia duk minum air gas, dia duk kata gula bahaya. Dia dah potong mai 2 potong kek, tuang air oren mai 3 gelas. Kita kena jaga gula ni, bahaya gula ni. Kawan tu pun tengok atas bawah, nampak macam ketahuan, tapi tak apa-apa. Makanan garam tinggi apa dia? Apa dia garam tinggi? Ikan masin. Contoh ikan masin. Dia kata saya ni darah tinggi, doktor suruh kontrol garam. Garam ni memang tak bagus. Garam ni punca penyakit ni. Baru pagi tadi saya sarapan pulut, tibai 4 ekor ikan kering. Ikan masin tu ya. Tapi jangan duk makan sangat masin-masin ni. Kita berkata apa? Macam orang hisap rokok. Bahaya COVID ni. COVID ni bahaya COVID ni. Sambil duk hembus asap rokok. COVID ni dia serang paru-paru ni. COVID ni kalau masuk ni rosak paru-paru ni, pernafasan kita ni. Sambil dia cucuh batang yang kedua. Kita berkata dia ni COVID tu kalau nak banding dengan rokok, COVID tu nak banding dengan rokok, rokok tu lagi teruk pada COVID. Kalau nak buat perbandingan. Tapi kita bila tengok, kita pun tak faham. Di mulut lain, tapi mai tindakan lain. Sebab itu, tengok tuan-tuan, tengok Al-Hijr ayat 39 hingga 40. Ni dia kata apa? Dia kata, wahai Tuhanku. Dia kata, wahai Tuhanku, kerana engkau telah menjadikan aku sesat, maka demi sesungguhnya aku akan memperelokkan segala jenis maksiat kepada Adam.
Dia kata dah aku sesat. Takkan nak sesat seorang-seorang. Mesti ada geng. Oh kan. Dia kata cara dia nak serang manusia tu dia declare. Tuan-tuan, kita pun tak tahu. Kalau kalah lagi tak tahu. Tuan-tuan, kita berlawan dengan satu pihak. Dia habaq dia punya strategi. Ni, aku nak cerita. Apa aku nak buat? Aku nak pakai apa? Aku nak guna apa? Tuan-tuan, syaitan ni dia punya kelemahan dia. Kita tahu semua. Tuan-tuan boleh faham tak? Syaitan dah sebut, dah habaq strategi dia. Dah habaq dia nak buat apa. Dia punya taktik dia. Dia dah cerita dah. Tapi dia menang juga. Siapa yang tahu? Katalah dua pihak berperang. Dia kata ni, kami nak pakai pistol ni. Pistol ni dia bukan boleh tembak laju sangat. Meriam ni pun 3 kali cucuh, tak tahu meletup tak meletup. Ni kami nak cerita kat apa ni? Kami nak habaq, kami ni bukan ramai sangat tentera. Dia cerita habis dah. Dia nak masuk kok mana, dia nak naik kok mana, dia nak pakai apa, strategi semua dia declare, cerita bentang. Lawanlah kita pun menang dia. Maksudnya yang lawan satu lagi tu memang tak ada punya teruk dalam dunia ni. Dalam keadaan dia habaq ni. Syaitan dah habaq lah. Tapi dalam dia duk habaq, dalam dia duk cerita, dalam dia duk bagi tahu tu, dia tetap boleh menang. Pasal apa? Antara dua ya. Satu tak baca ni. Satu tak baca. Tak baca. Tak baca. Bila tak baca tak tahu. Yang kedua baca tahu tapi buat tak tahu. Dia baca Quran kata tadi ya. Satu tak baca langsung, tak tahu. Yang kedua baca tapi saya macam ni ya tuan-tuan. Satu orang, saya bagi contoh mudah. Ni contoh mudah faham. Jangan takut, jangan susah hati. Ada lubang besar. Tak ada bentiang apa pun. Tak ada signboard apa pun. Kita jatuh. Kan? Kita jatuh. Pasal apa? Pasal kita tak baca apa-apa, kita jatuh. Satu lagi, teruk tu. Pasal apa? Pasal dia tak baca, dia jatuh. Teruk lah. Satu lagi, ada tulis punya besar. Lubang di hadapan. Berhati-hati. Jangan laju. Dia dah habaq dah, terang habis dah. Kita pun baca satu. Lepas tu, bini sebelah habaq. Jangan derah sangat tu. Lubang ada depan tu. Jangan derah sangat tu. Bahaya tu. Baca dah. Ada orang duk perengak pun. Perengak dah. Tekan juga. Masuk. Yang ni kalau masuk, jangan pergi angkat. Ambil, tambun terus ke atas. Senang. Menyusahkan. Itu perumpamaan kita. Baca dah. Nabi pun dah habaq mai dah ke atas. Perengak lagi ke atas. Tapi ketegar. Bukan ketegar. Kan? Nampak? Dia kata apa? Dia kata dia akan menyesatkan manusia dengan memperelokkan segala yang maksiat. Pasal itu Nabi kata di akhir zaman, arak tidak lagi bernama arak, zina tidak lagi bernama zina. Sudah ditukar untuk menghalalkannya. Tetapi Allah kata apa? Ini syarat dia. Illa ibadaka. Allah sebut ayat ni, syaitan telah bagi tahu illa ibadaka, kecuali hamba-hamba engkau, minhumul mukhlasin, yang ikhlas kepada engkau. Nampak? Okey. Dalam surah Al-A'raf, ayat yang juga maksudnya sama. Dalam ayat surah Al-A'raf, kita baca terjemahan dia. Dan bacakan kepada mereka, wahai Muhammad, tentang berita seorang yang kami berikan kepadanya pengetahuan mengenai kitab kami. Allah kata kawan ni ada ilmu. Kalau baca tafsir, umpamanya tafsir Ibn Kathir ke ataupun tafsir-tafsir lain, mereka kata kawan yang dimaksudkan ni, tuan-tuan, menariknya dalam ayat surah Al-A'raf ayat 175, tuan-tuan balik buka. Surah Al-A'raf 175 ni, Allah kata Nabi Muhammad cerita dekat mereka
tentang kisah seorang lelaki yang kami berikan ilmu tentang kitab kami. Kawan ni Allah bagi ilmu. Dia ni alim. Tapi apa dia? Kemudian dia menjadikan dirinya terkeluar daripada mentaati kami. Lalu dia diikuti oleh syaitan. Maka dia jadilah daripada kalangan orang-orang yang sesat. Nampak? Bahaya ayat ni pasal apa? Pasal orang yang sesat tu bukan calang-calang orang. Allah kata kami berikan kepadanya ilmu. Atainahu ayatina. Orang itu kami berikan ilmu. Tapi fansalakha. Tapi syaitan masuk, dia pun sesat. Ada ilmu boleh sesat. Tu dia. Kata ulama tafsir, lelaki yang berilmu ini tetapi dia telah menggadaikan agamanya dan ilmunya untuk dunia ialah Bal'am bin Ba'ura. Cari balik, tuan pagi ni balik cari cerita Bal'am bin Ba'ura. Satu ulama besar dalam Bani Israel. Bal'am bin Ba'ura. Katanya ada riwayat kata Bal'am bin Ba'ura ni satu orang yang sangat alim, satu orang yang sangat mustajab doa dia. Pendekkan cerita, ada kisah kata Bal'am bin Ba'ura ni doa dia mustajab. Jadi apa? Raja tempat itu minta dia doa. Satu doa supaya Nabi Musa tak jumpa tempat dia. Dia tak mau bersekongkol dengan raja dia yang jahat, yang kufur tu. Pendekkan cerita, raja dia telah menggunakan isteri dia. Tak boleh masuk dekat dia, guna isteri dia, tawar offer kata benda, isteri dia pujuk dia. Pendekkan cerita, akhirnya dia setujulah dengan pujukan isteri dia dan harta yang ditawarkan. Dia pun minta kepada Allah dan bersekongkol dengan raja dia tu, menyebabkan segala ilmu yang dia tahu, dia tak peduli dah. Semata-mata nak dapat kesenangan dunia tu, hak yang betul pun kata tak betul, apa yang tak boleh pun dia boleh buat. Pasal tu Allah kata apa? Tak payah jadi orang zalim untuk masuk neraka. Cenderung, Quran kata wala tarkanu, jangan kamu cenderung, jangan kamu sokong, jangan kamu terlibat dekat dengan orang zalim. Nanti neraka akan sambak kamu. Bukan jadi zalim, cenderung kepada orang zalim pun kena sambak dengan api neraka dah. Macam Bal'am ni, Jahannam habis ilmu dia pasal bersekongkol dengan raja dia. Itu dikatakan ayat ini berkait dengan Bal'am bin Ba'ura. Okey? Dan tuan-tuan, wallahu ta'ala a'lam, kita jangan lupa untuk menutup. Tuan-tuan, untuk nak tutup syaitan nak rasuk, nak hasut, nak goda, baca Quran lah, habis. Macam mana nak isi kekosongan tu? Pasal tu Nabi kata, rumah baca Quran, syaitan tak masuk. Kalau rumah baca Quran, syaitan tak masuk. Kalau kita baca Quran, syaitan tak masuk. Pasal itu orang yang senantiasa naik kereta, doa. Masuk rumah, doa. Masuk tandas, doa. Doa daripada syaitan. Nak berjimat, baca doa. Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan mimma razaqtana. Ya Allah, kau jauhkanlah syaitan daripada kami berdua, dan kau jauhkanlah syaitan daripada anak yang kau nak bagi daripada hubungan ni. Nampak? Setiap tindak tanduk kita minta berlindung jauh pada syaitan. Maksudnya apa? Dia dua ya. Pasal tu Syed Kutub sebut. Allah kata wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Syed Kutub tafsir dalam fi zilalil Quran. Dia kata apa? Dia kata Allah kata jangan ikut jalan syaitan. Dia musuh kamu yang nyata. Syed Kutub rahimahullah sebut, di dalam dunia ini hanya ada dua jalan. Ketika dia ulas ayat tu, Syed Kutub kata dalam hidup manusia ini hanya ada dua jalan. Allah kata wala tattabi'u khutuwat, jangan ikut jejak langkah khutah, jejak langkah syaitan. Maksudnya
Manusia hanya ada dua jalan, dua pilihan. Satu jalan Allah, satu lagi jalan syaitan. Orang yang nak makan, dia bismillah di jalan Allah. Kalau dia tak baca bismillah, dia di jalan syaitan. Orang yang nak masuk rumah, dia baca doa, dia bagi salam di jalan Allah. Siapa yang masuk rumah tak bagi salam, di jalan syaitan. Orang yang nak bersama isteri, baca doa di jalan Allah. Siapa yang tak bersama, yang bersama tak baca doa, di jalan syaitan. Lagu itulah dalam seluruh hidup kita. Kita hanya boleh berada di salah satu jalan. Tak, saya two way together. Jalan Allah dan jalan syaitan. Saya berada di atas kedua-dua jalan tu. Tak. Wala talbisul haqq bil batil. Tak mungkin bercampur al-haq dan batil. So tuan-tuan boleh tengok. Pagi ni aku duduk jalan syaitan ke jalan Allah? Tuan-tuan tengok. Balik kiri kanan. Oh, di masjid jalan Allah. Tapi kalau celik-celik duduk atas katil, jalan syaitan. Tapi kalau pukul 9 duduk atas katil lagi, bapak syaitan. Boleh. Lagu tu lah. Nak tahu jalan Allah, jalan syaitan, tengok. Where are we? Di mana kita? What are we doing? Apa yang kita buat? Kita boleh tahu. Orang telefon maghrib, duduk mana? Aku duduk masjid ni, ada kelas. Jalan Allah. Hang duduk mana? Ni saat-saat ni, ada satu game lagi aku. Maghrib ni, satu game. Maghrib, hang duduk main game ni. Jalan syaitan. Bukan payah, tak payah mengaji sampai PhD. Nak tahu jalan Allah ke jalan syaitan. Tengok apa yang tuan-tuan buat dan di mana tuan-tuan berada. Boleh, Okey, cukup. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi